Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kita dapatkan khusyuk dalam solat kita? Sebenarnya solat kita ini dia bukan semata-mata di waktu solat. Kadang-kadang orang ingat bila kita solat ni dia bermula apabila takbiratul ihram. Tapi sebenarnya kalau nak mendapatkan khusyuk dalam solat, dia kena bermula di luar solat itu lagi. Ia perlu bermula dengan niat yang tulus ikhlas, ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang lain menyembah berhala, di saat ada bangsa lain yang menyembah matahari, ada yang menyembah pokok-pokok, gunung ganang, tapi kita datang dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Tuhan yang Esa. Jadi kita datang untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya seperti orang Quraisy yang kufur itu, mereka datang untuk menyembah berhala, ada yang datang untuk menyembah pokok. Tetapi berbeza dengan kita datang untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi bermula dengan kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk itu nak solat, kita ambil wuduk nak menyembah Allah. Bila kita basuh muka, kita persiapkan diri kita. Selepas kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, kemudian kita baca doa. Lepas tu kita terus pergi untuk sembahyang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala solat. Yang mana solat ini apabila kita datang dengan keadaan yang betul-betul ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita datang dengan hati yang ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh anggota kita ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berniat, apabila kita angkat takbir, kita kata Allahu Akbar, memang kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dah datang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih, suci, tempat tu tempat yang tidak kotor, tempat yang selesa. Lepas tu kita fahami apa yang kita ucapkan. Kita juga apabila kita rasa diri kita ni hamba, bila kita sebut Allahu Akbar, kita rasa kerdilnya kita rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Tuhan yang kita sembah. Berbeza dengan orang kafir yang mana mereka menyembah selain daripada Allah. Kita tak. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan diri kita. Sebab tu dalam doa iftitah kita kata Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita sebut semua tu dalam doa iftitah tu, kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita, inna salati wa nusuki, solat kita, ibadat kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, dan juga kematian kita, lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Lepas kita baca doa iftitah, kita membaca Fatihah. Kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu menghayati bacaan dalam solat ini, dia itu menghayati dan menghadirkan diri kita ini sebagai hamba. Kita hadir diri kita sebagai hamba. Bila kita puji Allah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Memang hati tu dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sebegitu, solat yang khusyuk, solat yang hati tertumpu pada Allah yang Maha Besar, dan juga hati ini menyatakan kita ni kerdil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Jadi orang kata sembahyang nak khusyuk, dia bermula lagi sebelum sembahyang lagi sebelum sembahyang tu lagi, hati tu kena tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sembahyangnya, rokoknya, sujudnya, dengan baca tahiyatnya, semuanya, zikir-zikir dalamnya, semuanya menjuruskan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merasakan kerdilnya diri kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas solatnya, hendaklah kita ni
ada wirid kita, zikir kita, beristighfar kita, baca ayat Quran kita, kita bertasbihnya kita, bertahmidnya kita, bertakbirnya kita, supaya kita ni merasakan diri itu kekal. Kekal kita ni, kehambaan tu kekal. Sehingga kan apabila sudah sembahyang, selesai sembahyang, kita rasa memang kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, pimpinlah perjalananku selepas solat ini, supaya perjalananku ini tetap di jalanmu yang lurus. Jadi sebelum sembahyang, di tengah sembahyang, dan di selepas sembahyang, semuanya kita perlu kekalkan kita ni hamba, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita sembah. Tuhan menjadikan kita ni sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar siapa diri kita, kita kena sedar siapa yang kita sembah. Allah yang maha besar, memberi rezeki segalanya pada kita. Barulah sembahyang kita itu merasakan diri kita kerdil dan besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan lebih khusyuk dalam sembahyang kita. Hasilnya, natijahnya, kita akan menjauhi perkara fahsyat dan mungkar. Sebab solat mencegah kita dari fahsyat dan mungkar. Solat yang khusyuk, dia akan memberi kesan tadi. Kita akan rasa benci kemungkaran, kita rasa tak nak buat fahsyat dan mungkar, perkara keji tak nak buat. Sebab sembahyang tu mula berkesan dalam diri kita. Kan kita hamba perlu taat dan patuh hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau ada soalan lain boleh bertanya, dan Ustaz akan cuba jawablah insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.